Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz bin Zainal bersama rakan-rakan saya iaitu Muhammad Iqmal sebagai wartawan 1 dan Muhammad Alif sebagai wartawan 2. Kami merupakan kumpulan yang ke-10 mengambil topik cabaran umat Islam kontemporari yang mana menjadi suatu topik yang besar dalam kalangan umat Islam pada masa sekarang. Apakah itu maksud cabaran umat Islam kontemporari? Iaitu Islam kontemporari bermaksud perubahan zaman daripada era dahulu sehinggalah era baru pada masa sekarang. Cabaran umat Islam pada masa sekarang adalah dari segi perubahan mengenai pandangan terhadap Islam dan melalui pengkajian Islam. Menurut Syed Hossein Nasar pada tahun 2003 memperjelaskan lagi tentang Islam zaman kini bahawa pelbagai gerakan dan pemahaman berlaku semasa kewujudan zaman kontemporari. Pandangan manusia terhadap Islam pada masa kini berbeza. Khususnya golongan barat juga mengalami banyak perubahan pada masa kini. Budaya barat pada masa kini telah banyak mempengaruhi Islam dan berpendapat bahawa budaya mereka adalah sangat maju dan moden, tetapi sebaliknya menimbulkan banyak permasalahan kepada umat Islam di dunia. Islam dipandang oleh pelosok golongan barat amatlah berbeza dari zaman dahulu sehingga sekarang. Ajaran yang tidak mengikut batas Islam terus digunakan dan merosakkan nama baik Islam. Gerakan liberalisme merupakan pengaruh falsafah yang berkembang di pelosok negara barat merangkumi liberalisme ekonomi, budaya, politik dan agama. Di barat, gerakan liberalisme berpandukan gerakan reformasi adalah untuk menentang kekuasaan gereja, menghadkan kekuasaan politik, mempertahankan pemilikan serta menetapkan hak asasi bagi manusia. Bagi memperjelaskan lagi tentang cabaran dan kemungkaran yang berlaku di Malaysia, kita akan bersama dengan wartawan 1 Muhammad Iqmal dan wartawan 2 Muhammad Alif untuk merungkaikan lagi penjelasan tentang topik ini. Antara cabaran-cabaran semasa di Malaysia yang sering dikaitkan mengenai ajaran Islam liberal mengikut pemikiran. Yang pertama ialah sekularisme. Sekularisme merupakan satu perkataan yang diambil dari bahasa Latin iaitu seculum atau dalam bahasa Arabnya al-ilmaniyah yang memberikan dua pengertian iaitu waktu dan ruang. Ianya juga merupakan pemisah antara agama Islam dan urusan di dunia yang mampu mengubah nilai seseorang masyarakat mengikut ruang, waktu dan tempat. Yang kedua ialah pluralisme. Pluralisme agama atau agama adalah sama yang diselaraskan dengan menganggap Tuhan hanyalah satu. Semuanya sama rata dan Islam atau bukan Islam tiada perbezaan. Dengan meniti-meniti idea yang dikemukakan oleh para tokoh faham Islam liberal dalam persoalan ini, dapat dirumuskan bahawa mereka lebih cenderung mendefinisikan pluralisme agama yang bermaksud menyamakan semua agama yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Transcendent Unity of Religions. Yang ketiga ialah manifestasi Islam liberal. Golongan liberal di dalam Malaysia telah mula mengkritik pelaksanaan undang-undang keluarga dan jenayah Islam yang mereka lihat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak manusia dan bersifat diskriminatif terhadap wanita. Golongan liberal ini telah mewujudkan gabungan pertubuhan hak asasi pertubuhan agama bukan Islam, individu-individu dalam menentang pelaksanaan undang-undang Islam dan undang-undang kecil kerajaan tempatan yang mencegah kelakuan maksiat dan kurang sopan. Okey, seterusnya, kemungkaran LGBT yang berlaku menjejaskan institusi moral kemasyarakatan. Yang pertama, definisi LGBT. Menurut Marbawi dan tim pada tahun 2006, LGBT merupakan singkatan bagi lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Pada pandangan Mastuti pada tahun 2012 dan Perry pada tahun 2009 mendefinisikan LGBT ini sebagai seorang perempuan yang tertarik secara emosional
seksual, fizikal terhadap perempuan lain. Tambahan lagi, ia memberi maksud hubungan songsang dan luar tabi'i di antara wanita dan wanita. Menurut Evans pada tahun 2002, gay dikenali sebagai homoseksual yang didefinisikan lagi golongan lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Yang kedua ialah isu-isu yang timbul dari gejala LGBT. Antara isunya adalah perlakuan LGBT yang dilakukan ini telah membawa kepada permasalahan kesihatan masyarakat di dalam negara ini. Antara yang telah dilakukan golongan ini telah menimbulkan banyak penyebaran wabak penyakit berjangkit, contohnya HIV atau AIDS. Golongan heteroseksual, homoseksual dan biseksual merupakan penyumbang kepada berlakunya jangkitan HIV. Untuk soalan pertama, kita tengok pada hari ini Islam sangat ditekan lah. Islam sangat ditekan. Kalau kita tengok pada hari ini, Islam ditekan dalam segenap aspek. Jadi untuk kita masyarakat ataupun umumnya, khasnya adalah umat Islam sendiri, kita kena tahu apa itu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh agama Islam itu sendiri. Sebab apa? Sebab agama Islam ini adalah salah satu agama yang mempunyai majoriti penganut yang ramai. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena tahu apa maksud cabaran itu sendiri dan macam mana kita nak tangani cabaran itu untuk melindungi diri kita lah, untuk melindungi diri kita, akidah diri kita daripada dirosakkan oleh agama-agama lain. Itu saja bagi pandangan saya untuk soalan pertama. Okey, seterusnya, apakah dimaksudkan dengan Islam liberal? Okey, baik. Untuk Islam liberal, ini merupakan salah satu cabang daripada salah satu kerosakan daripada agama Islam itu sendiri. Kalau kita tengok, Islam liberal ini adalah salah satu liberal yang merupakan fahaman yang menjadikan seorang itu berfikir secara bebas dan berfikir mengikut kehendak hawa nafsu itu sendiri. Dan kebanyakan orang-orang liberal ni dia mentafsirkan nas Al-Quran dengan hadis-hadis dengan ikut kepala sendiri. Bila menghuraikan keadaan nas Al-Quran ataupun hadis-hadis dengan kepala sendiri, maka Islam itu akan rosak. Dan Islam liberal ini sangat bahayalah, sebabnya pertama, dia berlindung dalam topeng Islam tetapi membawa fahaman liberal. Contohnya pada hari ini ada yang mengatakan rambut itu bukan aurat bagi perempuan. Ada yang mengatakan Islam ini dibolehkan untuk berkhalwat apa semua. Yang pertama sekali, sebagaimana yang ditanya kepada saya tadi mengenai Islam liberal. Jadi itu merupakan cabaran yang pertama umat Islam pada hari ini. Jadi langkah untuk kita tanganinya, kita kena bagi pendedahan pada umat Islam pada hari ini mengenai akidah yang sebenar, supaya ideologi luar ni tak dapat menyerap ke dalam diri kita. Maksudnya kita dapat untuk menangani ideologi luar yang datang seperti liberal, sekular, hedonism dan sebagainya. Langkah yang seterusnya, bagi saya sendiri sebagai seorang pengajar dalam bidang agama, kita lihat bahawa pada hari ini ramai ustaz-ustaz ataupun pendakwah-pendakwah itu sendiri yang berbalas sesama sendiri mengenai isu-isu furuk dan sebagainya. Jadi bagi saya, ustaz-ustaz ini perlu untuk mengetepikan terlebih dahulu isu-isu yang kecil ini
supaya kita dapat fokus kepada isu yang lebih besar seperti isu dalam negara dan sebagainya. Bagi saya itu dua perkara yang perlu pada hari ini untuk kita tangani cabaran umat Islam pada masa ini. Jadi pada pandangan saya, golongan belia zaman kini amat terdedah kepada budaya barat. Hal ini kerana seperti mana kalau kita tahu dunia zaman sekarang lebih kepada zaman berteknologi tinggi, di mana zaman teknologi tinggi ini, di mana industri teknologi tinggi ini banyak dipelopori oleh negara-negara barat. Jadi belia pada zaman kini sangat banyak menggunakan industri teknologi tinggi yang dipelopori oleh negara barat ini sendiri. Jadi secara tak langsung mereka telah terdedah kepada budaya barat disebabkan mereka menggunakan teknologi tersebut. Sebagaimana kalau kita lihat dalam media sosial seperti Facebook, TikTok, WhatsApp. Kesimpulan yang kita boleh lakukan di sini ialah terdapat pelbagai cabaran, dugaan dan rintangan oleh umat Islam pada akhir zaman ini. Oleh yang demikian, kita sebagai umat Islam haruslah berpegang teguh pada ajaran Islam yang sebenar supaya kita tidak tersimpang dari landasan yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja berita dari kami. Sekian, terima kasih.